Contohnya kita mengaji bab berkenaan dengan salatul musafir, salat orang musafir. Tapi hari ini kita ambil satu hadis daripada buku Ustaz tulis ni. Ustaz tulis satu buku, nama dia Mustajabnya Al-Quran. Doa yang paling mustajab sekali ialah doa yang semua datang daripada Quran. Semua datang daripada Quran. Sajalah kita dengar satu hadis ni. Karamel dari lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wala intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Allah masih sayang kat kita, Allah suka kat kita. Yang kita suka dekat Allah, kita sayang dekat Allah. Kita duduk dalam kuliah-kuliah yang kita nak dengar ilmu Allah Ta'ala. Tanpa ilmu dia, mustahil kita dapat kenal dia. Kita tak memiliki ilmu, mustahil kita akan dekat dengan Tuhan. Maka bila Allah boleh bagi kesempatan kat kita, peluang kat kita, istiqamah dekat kita, boleh duduk di kuliah-kuliah, ini satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Kita dengar buku ni Ustaz tulis lama dah, tapi hari ni saja nak baca buku ni. Sementara nak tunggu dia tu hormat ambil bab salatul musafir kan kita. Ayat-ayat perang dalam Quran, ada ayat-ayat perang. Tuan kitab yang cerita dekat kita ni adalah diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin. Ustaz akan baca ni. Muhammad bin Sirin ni, dia terkenal dengan ulama hadis di bumi Mekkatul Mukarramah. Bila kita sebut Muhammad bin Sirin ni, orang panggil Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni memang terkenal dengan apa nama ilmu hadis dia. Tu kadang-kadang kita tengok kalau orang tu dia boleh hafal Quran, lepas tu dia boleh hafal hadis beribu-ribu hadis, subhanallah. Fatahallahu lahu sadrahu lil Islam wal iman. Allah buka pintu hati dia, Allah nak bagi ilmu kat dia, Allah nak bagi dia beriman. Bukan senang tau, bukan senang. Orang tu dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal hadis, dia boleh hafal semua, dia boleh kenal. Dahsyat. Dahsyat kita tengok. Macam Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis mai kat dia. Imam Bukhari hafal hadis, subhanallah. Orang panggil Amir Mukminin dalam ilmu hadis dia. Di Baghdad himpun dia, pakai himpun semua ulama hadis yang ada di atas muka bumi di Baghdad ni. Orang tuju 100 soalan dekat dia. 100 soalan dengan 100 hadis. Minta dia sambungkan perawi, minta dia sebut, satu pun dia tak salah. Imam Bukhari. Kita tengok daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dia terdedah. Ini pengorbanan mak bapak lah didik anak-anak sampai terbentuk. Allahu Akbar. Kita seronok bila kita tengok anak-anak boleh tersentuh dengan agama daripada kecil sampai besar. Itu satu anugerah, satu kurniaan yang besar Allah bagi. Daripada kecil lagi sampai ni, anak tu akan jadi khidmat untuk agama. Setengah anak kita hantar sekolah agama, hantar sana sini, dia tak mau agama. Walaupun dia semayang mengaji, dia bermaksiat. Semayang mengaji, bercinta perempuan. Semayang mengaji, saat ni hantar WhatsApp kat perempuan ke apa.
Dia mengaji dengan benda kotor, maka kalau dia jadi ulama, dia tak tahu yang mana hak dan batil. Pasal masa dia mengaji tu sendiri, dia tak boleh beza yang hak dengan batil. Dengan hak yang batil dia tak tahu. Ini masalah bagi orang yang mengaji. Mengaji agama, tapi dalam sama-sama dia begau benda kotor, benda tak, dia takkan tahu benda yang solid, yang elok. Daripada ni semua, ya Allah, terdidik dengan agama daripada kecil sampai ke besar. Nikmat kita pun kalau Allah takdirkan umur kita baru nak kena agama, nak kena agama, maka mainlah dalam keadaan hati yang bersih. Walaupun Quran kata, Allah cerita nak mai kat aku ata biqalbin salim. Nak mai kat Tuhan ni tolong bawa hati yang bersih baru aku terima. Kita nak mengaji ni pun kita kena bawa hati yang bersih. Bila hati yang bersih ni memang semata-mata kita nak mengaji ni, nak mengaji kerana Allah, kita mampu beramal dengan ilmu tu. Tapi kalau kita mengaji ada banyak, sebalik ada banyak, macam-macam nak mengaji ni. Nampak? Niat tak betul. Bila niat tak betul, ilmu tu takkan jadi kawan kita. Ilmu tu takkan duduk dengan kita, dan kita tak mampu untuk beramal dengan ilmu tu. Pasal tu Imam Ghazali bila dia tengah mengajar, lalu anak murid dia kata susahlah nak mengapai, susah nak faham. Imam Ghazali suruh dia keluar daripada kelas, pergi sedekah. Wa yutahhiru tathhir. Sedekah tu bersihkan diri. Nak masuk kuliah-kuliah ilmu ni, satu proses pembersihan kena ada. Kalau tidak, kita duduk saja, ilmu tu duduk macam tu, ilmu tu takkan kawal kita. Lepas mati, ilmu tu takkan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Pergi duduk berjam-jam, kadang kita dengar banyak ilmu ni tak mau nak berkawan kita. Nampak tak? Pasal ilmu ni bersih. Nurullah la yuhda lil'asi. Nurullah la yuhda lil'asi, kata tu guru Imam Syafi'i. Nur Allah Ta'ala, dia takkan duduk dengan kemaksiatan. Dia takkan duduk. Walaupun kita duduk nak mengaji cari ilmu, sama-sama kita nak jadi ribut, taufan semua. Ilmu ni tak mau taufan. Ilmu ni tak mau macam tu. Tapi kalau ilmu kita beramal, kita akan rasa diri kita qulubul itmi'nan, hati yang tenang. Kita akan rasa ketenangan dengan ilmu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah, dengan ingat dekat Allah Ta'ala ni, hati akan tenang dengan ilmu dia. Tadi sebelum Musa nak mula kelas, saja dia cerita pengalaman. Denyut duk datang satu macam gelabah. Satu nikmat yang Allah bagi, pegang mikrofon, sebut Alhamdulillahirabbil alamin, niat nak berkuliah, Allah cabut semua tadi benda kerisauan. Alhamdulillah. Dah duk berlaku kat ustaz hampir 2 bulan. Tapi Alhamdulillah, setiap orang Allah uji kan, dengan berbagai-bagai. Ustaz nak cuba nak baca hadis, sebab berkenaan dengan salatul musafir ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba nak baca, demai. Setiap orang Allah uji. Siapa sekalipun. Rasulullah diuji dah, Abu Bakar, Umar semua. Jadi kita kena lawan, baru kita kuat. Macam mana datang ganggu kita sekalipun, insya-Allah kita letakkan Allah segala-galanya. In tansurullah yansurkum. Pasal kita buat kerja agama Allah, kita nak tolong agama Allah, Allah tolong kita. Duduk tak sini, duduk kata aku ni boleh ke nak kuliah malam ni, boleh ke nak kuliah malam ni, ataupun malam ni juga aku nak balik, malam ni juga aku nak balik. Dia macam-macam. InsyaAllah duduk tak sini, oh ya Allah, terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang aku sembah. Tuhan inilah aku rokok dan sujud. Tuhan inilah aku bermunajat dan minta. Tuhan, terima kasih ya Allah. Bila aku duduk depan ni, Allah hentakkan semua suasana, akhirnya dapat bersembang dengan Pak. Satu nikmat. Ustaz yakin dengan agama Allah Ta'ala. Rupanya satu tempat yang istimewa bagi Ustaz, bila Ustaz duduk rasa tenang sangat-sangat, bila boleh berkuliah dalam bulan Ramadan, awal bulan Ramadan,
4 hari sebelum bulan Ramadan. 4 hari sampai 17 Ramadan. Ustaz cuma duduk di rumah, ada tikar semayang ni. Tikar semayang tu Ustaz duduk, di situ Ustaz tidur, di situ Ustaz nak makan, nak minum, di situ lah. Ustaz pergi toilet, ambil dalam keadaan basah-basah, mandi, duduk situ balik semayang. Situlah tempat Ustaz. Ustaz pergi taman mana tak tenang. Bila duduk dalam tikar semayang, Allahu Akbar, duduk semayang ataupun mengajar, tenang. Berhenti habis mengajar, habis 15 minit, dia main kacau. Subhanallah, 17 hari, 4 hari sampai nanti. Di hujung-hujung tu nak okey. Ya Allah bagi sehari dua tu okey. Tu dia main balik. Tapi alhamdulillah tempat yang bagi ketenangan dekat Ustaz sangat-sangat ni ialah bila Ustaz buat kuliah. Dia kata kat Kudin tadi, Kudin macam mana Ustaz mampu kan buat kuliah ni? Dia ketak dia balik. Dia kata, Ustaz duduk atas ni dengan nampak apa semua hilang, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah, walaupun 17 hari saya tak boleh berkuliah, tapi Alhamdulillah cuma tempat Ustaz boleh dalam masa bulan awal Ramadan, semua kitab yang tak pernah Ustaz rujuk, saya rujuk. Dan anak murid Ustaz berpeluang mengaji dengan Ustaz bab kiamat, tanda kiamat, duduk keliling semua habis. Saat ni lepas subuh, saat ni lepas sambung ni, saat ni duha, saat ni tengah lepas mengaji sampai ke malam. Ustaz tak letih-letih. Dan Ustaz tak tidur walaupun 1 minit pun 17-18 hari tak tidur. Ambil wuduk macam kita ambil wuduk sampai ke subuh. Alhamdulillah, syukur. Bukan nak kongsi kata apa nama, rupanya dengan kita ingat Allah, Masya Allah, tak ada. Sampai doktor kata, you tak sakit, tak pening, tak apa. Duduk boleh baca Quran, boleh baca kitab, seronok. Rupanya ada nikmat di sebalik tu. Ada nikmat di sebalik tu. Pasal tu bila kita main di kuliah ni, jiwa kita kena lapang sangat-sangat. Kita harap ilmu yang kita nak mengaji ni, dia boleh bimbing kita, boleh bawa kita, boleh berkawan dan boleh beramal, supaya kita boleh share di kubur. Tu je. Semua yang main di kuliah ni ramai di kalangan sahabat-sahabat yang dekat, duk ajak makan, semua dah tak ada dah. Betul tak? Berapa lama Ustaz main di sini? Sebelum Ustaz pergi luar negeri, sampai hari ni dah tempat dia. Pasal tu Ustaz main kat apa? Dalam keadaan tak larat, sakit, macam mana, ejen macam mana, mai juga. Walaupun cuti panjang, mai juga. Sini tempat kenangan yang banyak. Tempat kenangan yang beli tiket Ustaz pergi di Baghdad, dan pergi di Pakistan. Ingat, alhamdulillah, syukur tempat ni ada keberkatan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin. Kita dengar satu cerita dia. Muhammad bin Sirin, dia kata apa? Bahawasanya dia bermalam, dia kata, pada satu tempat yang menjadi sarang penyamun. Ni ulama hadis duk cerita ni. Aku berhadapan dengan suasana yang kalang kabut sangat-sangat. Dia ulama hadis. Bila apa-apa jadi kat dia refer dengan ilmu dia balik. Jadi macam ni aku nak buat macam mana? Jadi macam ni aku nak buat macam mana? Nampak tak? Maka Muhammad bin Sirin ni bahawasanya dia bermalam pada satu tempat yang menjadi sarang penyamun. Dia pipi tempat tu, memang tempat tu penyamun. Siapa duduk di situ, sama ada kenderaan dia ambil unta ke, dia ambil barang ke, dia curi ke, dia bunuh tempat tu. Dan Muhammad bin Sirin pun tak tahu tempat tu bahaya. Dia pipi, dia letik, dia tidur. Dia cerita tentang nasib dia. Dia berkata, kemudian aku mengingati apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang membaca pada malam hari 33 ayat, maka pada malam itu tidak ada yang dapat mendatangkan bahaya baginya, baik itu binatang buas yang berbahaya, ataupun dia kata pencuri yang jahat, penyamun, perompak.
Dia pun diberikan, dia kata, kesihatan. Tengok ya Allah Tuhan, dia dengar, dia kata, ya Allah, aku sampai tempat ni, semua orang lalu lalang kata kat dia, jangan berhenti tempat ni, tak ada siapa pun yang berhenti tempat ni selamat. Maka Muhammad bin Sirin dah berhenti dengan kenderaan dia, dengan keluarga dia, dengan anak dia, dengan barang-barang dia. Orang duk kata kat dia, jangan berhenti, bahaya, jangan, terus jalan. Oh, tempat ni bukan tempat berhenti, bukan tempat rehat, terus. Tak ada siapa yang berhenti tempat ni selamat, tak ada. Tak ada siapa yang berhenti tempat ni selamat. Dia belok jalan terus. Dia kalih belakang, dia tengok anak, adik, isteri pakai tidur belakang, nak gerak tak mampu. Dia kata, macam mana aku nak buat ni? Terus ya Allah. Dalam keadaan macam tu juga Allah dorong dia. Allah tunjuk satu jalan ilmu yang dia mengaji tu. Dia ingat dekat sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar. Dia ingat ke Abdullah bin Umar. Pasal dia ingat Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, mufti, mengeluarkan fatwa di Makkahul Mukarramah. Maka Abdullah bin Umar ni, Nabi panggil, wahai Abdullah bin Umar, mari sini. Hang nak duduk di Mekah ni, musuh banyak nanti ada. Bila hang jadi saja mufti nak keluarkan fatwa, keliling hang nanti ada musuh. Tengok Nabi bagi tahu kat dia. Salah satunya musuh dia yang paling besar, Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj As-Saqafi orang yang kontrol muasasah Mekah. Semua orang yang main di Mekah ni akan rujuk dengan Hajjaj As-Saqafi. Semua rujuk dengan dia. Tapi bila semua orang pakat suka Abdullah bin Umar, cara penampilan dia, cara cakap dia, cara selesai masalah dia, orang berkenan kat dia. Orang duk tolak dia, hang mau jadi, sepatutnya hang mau jadi. Itu satu macam keluar fatwa, antara keluar tak keluar, hang mau jadi. Dia tak mau jadi orang alim ni, dia tak suka tonjol diri, dia tak suka berebut jawatan. Dah habis jawatan mufti, dia mau lagi, dia tak mau. Dia nak keluar jawatan mufti tu, dia buat macam-macam kalang kabut. Orang nak bagi jatuh dia, yang tu yang ni. Dah cukup waktu, hang keluar lah. Contoh. Tapi Abdullah bin Umar ni, dia tak mau. Jenis orang yang ada ulama, jenis orang ada ilmu ni, yang nak ilmu dia nak cari keredaan Tuhan, dia takkan tunjuk-tunjuk, dia takkan menunjul. Dia takkan menunjul. Kita tengok semua imam-imam, dia takkan nak tunjukkan. Nampak tak? Imam Ghazali kata, banyak mana sekali ilmu yang kita ada sekalipun, banyak sungguh-sungguh alim sekalipun, ambil satu jari celup kat laut, angkat balik, ayat yang ada kat jari tu saja ilmu yang ada kesungguhan. Pelan-sari dia kering. Kita ni yang tak bersungguh, kita tanya, ya Allah, ya apa yang ada? Itu orang bersungguh. La hawla wa la quwata illa billah. Pasal tu duduk dalam dunia ni, biarlah sikit ilmu ada nak kenal Tuhan. Bila kita mati senang, barulah Tuhan nak jumpa dengan kita. Maka Muhammad bin Sirin ingat apa dia? Ingat dekat Abdullah bin Umar yang Nabi pesan, baca ayat ni selamat. Kita akan ambil banyak mana ayat ni. Kita akan mungkin ambil 10 daripada ayat ni saja untuk kita cuba nak beramal. Cuba. Dia pun dia kata diberikan kesihatan pada dirinya, kelapangan pada keluarganya dan hartanya hingga tiba subuh. Dia pun bila dia teringat hadis Abdullah bin Umar, yang mana Nabi pesan ke Abdullah bin Umar, bila hang duduk di tempat yang berbahaya, tempat tu susah, bila hang ada musuh yang banyak, hang baca yang ni. Baca yang ni. Bila hang ada musuh yang banyak, bila ada yang tu yang ni, baca yang ni. Baca. Hang kena baca yang ni. Baca ayat ni banyak-banyak, hang kena baca ayat ni banyak-banyak. Nabi pesan kat dia. Maka Muhammad bin Sirin bila dapat saja hadis daripada Abdullah bin Umar, automatik jiwa yang rasa tenang. Dia rasa tenang. Dia dengar dengan hadis tu, dia pun terus baca 33 ayat. Bila baca 33 ayat, jiwa dia tadi khosok dari satu macam, jadi tenang. Dia kalih belakang, dia tengok anak dia tidur nyenyak, semua orang tidur nyenyak. Dan dia pun tertidur sampai ke subuh, sembahyang subuh dapat semua. Daripada malam hari maghrib sampai tak ada apa-apa berlaku. Dia tengok kenderaan dia, binatang dia, barang dia, semua dalam keadaan elok.
Dan tak ada orang yang lalu lalang yang kata penyamun, pencuri, nak mencuri, tak ada. Sedangkan harta benda dia melirik, dia bawa anak pinak dia, keluarga dia untuk berhijrah. Dia rasa tenang tak? Dia rasa tenang. Pada ketika dia kata petang harinya sampai subuh, lepas tu tunggu tengah hari nak keluar. Ketika petang harinya aku tidak tidur, dia kata, hingga aku melihat mereka yang mendatangiku berulang lebih daripada 30 kali bawa pedang, dia kata, namun tidak satu pun yang sampai kepadaku. Dia nampak ada apa nama, lebih pada 30, dia kata kat sini, lebih pada 30 kali ada orang duk lalu dekat mereka. Dia nampak mereka tu duk mai. Walaupun dia peringkat awal dia tidur tak ada apa-apa, dia celik-celik saja mata, dia tengok-tengok, ya Allah, elok petang sikit dia tengok orang duk lalang. Dia duduk lagi sampai ke subuh. Okey, tengah hari dia nampak dah. Kalau ikut ni matahari dah naik, dia nampak ada orang duk lalu dengan apa nama, pegang senjata, duk ulang-alik. Dia tengok mereka tak nampak dia. Ini bukan cerita dongeng. Daripada kita nak ambil cerita-cerita mengarut, kita boleh ambil cerita-cerita macam ni. Ulang-alik orang tu tak nampak, dia nampak mereka. Dia nampak gangster-gangster tu semua, nampak lah. Dia nampak mereka semua tu. Ketika pada pagi harinya aku pun berangkat, lantas aku pun bertemu dengan salah seorang daripada mereka yang sudah tua dan berkata, apakah kamu manusia atau jin? Dia jumpa mereka salah seorang orang tua. Akhirnya orang tua tu kata, Amai daripada mana? Ni aku duduk sini. Malam hari aku tidur di sini, aku sampai petang, sampai aku tidur sampai aku subuh, sampai lah ni petang aku nak bertolak dah. Orang tua tu terkejut. Orang tua tanya kat dia, aku nak tanya kat hang manusia ke jin? Hang manusia ke jin? Aku manusia macam hang. Aku lalu sini berkali-kali. Kawan-kawan aku pun lalu. Kami tak nampak apa pun di sini ada. Subuh kami ada kat sini. Tapi macam mana hang kata hang duduk kat sini malam? Malam hari kami duduk lalu-lalang kawasan ni, kawasan kami. Lah ni aku nak tanya kat hang jin ke manusia? Dia tanyakan, orang tua ni tanya dekat apa nama, Muhammad bin Sirin, apakah kamu, dia kata, manusia atau jin? Aku menjawab, aku manusia macam hang lah. Aku manusia macam hang serupa, dia kata. Dia berkata, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan hang ni? Ada apa dengan hang? Kalau hang betul duduk dalam sini, macam mana kami duduk lalu tak nampak hang? Kami telah, dia kata, mendatangimu, dia kata, lebih daripada 70 kali. Tahu tak tempat lalu-lalang ni 70 kali lebih. Muhammad bin Sirin nampak 30 kali ada apa? Pergi sembang. Dan orang tua ni kata, kami lalu lebih daripada 70 kali. Namun selalu kami lalu di kawasan ni ada pagar daripada besi yang menghalangi kami. Kami nampak kawasan ni kawasan pagar. Tinggi nampak pagar. Satu ni nampak pagar. Daripada kita duk pagar kadang-kadang dengan benda-benda yang tak senonoh, duk bubuh rumah kita kiri apa nama, depan belakang. Memang Nabi sendiri sebut di akhir zaman ini mainan sihir akan jadi kebiasaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pasal tu kita yang nak duduk di akhir zaman ni, kalau iman kita tak kuat, tak campur dengan orang baik, tak cuba nak jadi orang soleh, kita akan terhumban. Kita akan menyesal hidup di dunia, yang mati so ni susah nak dapat akhirat. Yang siapa-siapa yang duduk di akhir zaman ni, mainan-mainan macam ni akan jadi mainan kebiasaan. Mainan kebiasaan. Dia akan kena pada siapa-siapa. Allahu akbar. Mau tak mau kita kena dengan Quran, kita dengan campur orang baik, kita campur dengan orang soleh, banyaknya sembahyang mengaji. Kena. Suasana macam ni. Suasana macam ni kalau kita kena, Allahu akbar. Kalau kita tak kuat, tapi kalau kena dekat ustaz-ustaz, dia bahan fitnah lah.
Kita kata ustaz tu tak kuat, aku iman apa ni, apa duk mengaji tak kuat ke? Bukan masalah kuat tak kuat. Kadang-kadang di kalangan Nabi, sahabat pun kena ada. Nabi kan pun dia berbubuh benda-benda kat dia, muntah dia, demam dia, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Benda ni kita kena kuat. Nampak tak? Benda ni semua kita kena kuat Allah Tuhan. Oleh sebab tu orang tua ni kata, setiap kali kami lalu ke tempat hang ni, kami nampak apa? Pagar punya tinggi sangat-sangat, kami tak nampak hang. Kemudian aku sebutkan kepada mereka. Muhammad bin Sirin kata, Mai, aku cuma bila malam hari aku duduk di sini, orang tegur aku tempat ni bahaya. Ada pencuri, penyangak, penyamun, orang siapa-siapa singgah kawasan ni hilang barang, kena bunuh, kena curi macam-macam. Aku mula-mula rasa takut. Manusia walaupun dia ulama hadis, dia rasa takut. Dengan takut dia, terus Allah ganti dengan ilmu hadis dia daripada Abdullah bin Umar. Maka dia bagi tahu ke orang tua tu, aku duduk di sini, aku baca 33 ayat Al-Quran. Aku baca 33 ayat Al-Quran. Aku sebutkan pula hadis ini daripada Syu'aib bin Harab. Dia berkata kepadaku, kami namakan ayat ni, Syu'aib bin Harab menamakan ayat ni, ulama hadis menamakan ayat ni sebagai ayat-ayat perang. Al-Quran nama ayat-ayat perang. Disebutkan pula ada dua, satu ayat ni nanti kita baca insya-Allah. Saya dengar cerita dulu. Disebutkan pula bahawa ayat-ayat ini mengandungi kesembuhan bagi segala penyakit. Ayat ni pula macam-macam penyakit kita ada. Penyakit-penyakit yang kritikal, penyakit-penyakit tak sangka, ayat tu dia boleh sembuh. Ia menyebutkan, dia kata, maka dia pun sebut penyakit macam penyakit orang kena gila, penyakit sopak dan sebagainya. Satu benda yang berlaku kepada seorang ulama hadis, Muhammad bin Ali, berkata, kami pun membaca ayat-ayat tersebut. Aku baca ayat-ayat tersebut kepada dua orang tua, dia kata. Dua orang tua kami, dia kata, ditimpa sakit, dia kata lantas. Aku pergi ziarah orang tua aku, kata Muhammad bin Ali. Aku tengok penyakit dia, penyakit yang kadang-kadang aku tengok sampai dia tak boleh apa dah. Habis dah ikhtiar dah. Tak tahu nak buat apa, dia kata Muhammad bin Ali, tak tahu nak buat apa, dia kata. Ditimpa sakit, dia kata lantas Allah, dia kata menghilangkan penyakit. Lalu Muhammad bin Ali kata, mak aku, bapa aku baca dalam ayat 33, aku juruskan dia, aku mandikan dia, aku baca, aku hembuskan dia. Selesai saja aku baca, kemudian aku tengok mak dan ayah aku bangun sebagai sedia kala. Bangun sebagai sedia kala. Apa dia ayat dia? Ayat dia ulama mengatakan afdalnya kita dalam perubatan ni, ulama kata bacalah Fatihah sekali. Dia tak termasuk 33 ayat ni Fatihah. Ulama kata apapun ibu syifa ni adalah Fatihah, kan? Sampai Ibnu Kathir kata ada masalah, ada ni kita nak bubuh dalam ayat, nak pergi mandi, kadang anak kita demam, ambil dalam baldi besar ke, bukan, baca surah Fatihah 10 kali, dia akan jadi penyembuh untuk orang tu. 10 kali. Ibadat macam Kudin, dia dah baca ke ustaz. Terima kasih Kudin, Allah balas jasa dia. Kadang-kadang ada anak murid ni ustaz doakan, ya Allah Tuhan, anak murid ni lah esok ni yang kita nak usung dia, pasal dia simpati dengan guru dia. Sakit kita dia balik, sakit kita dia renung kita, sakit kita dia duduk sebelah kita, sakit kita dia tidur dengan kita, sakit kita dia sediakan makan kita, minum kita, sakit kita dia teman dalam hidup kita. Allah, Alhamdulillah. Dan ustaz pun doa kepada seorang anak murid dia daripada Mekah, dia dengar cerita ustaz, dia lari balik. Daripada Mekah lari balik, Ustaz Hadi. Saya doakan dia, insya-Allah Allah bagi hidayah, petunjuk kat dia. Allah permudahkan segala urusan dia. Allah permudahkan segala urusan dia. Jadi terima kasih kepada mak ayah dia
mak, walaupun mak dia ada mak bapak dia, ustaz tumpang kasih sayang. Ustaz buat macam anak ustaz sendiri daripada Ustaz Adi. Mak dia pun bagi kelapangan, pergilah tengok ustaz. Balik pada Mekah, duduk dengan ustaz, tidur dengan ustaz. Dia berubah, dia yang tu yang ni. Teman ustaz, rumah kami tak, ustaz tak ada anak seorang kecil. Jadi budak-budak ni lah Ustaz Adi, subhanallah. Ustaz doakan dia. Mungkin rancangan ni pun dia tengok. Jadi saya doakan dia insyaAllah. Setiap hari petang je dia telefon, ustaz nak pergi mana, nak pergi mana. Dia nak mai, ustaz tak payah. Dia balik rumah dia, raya kedua mai balik ke ustaz. Raya kedua sampai ke ustaz nak tolak ke sini, baru dia dekat KL masa nak sambut mak bapak dia. Cuma raya di rumah dia 1,5 hari je, sebakinya bersama dengan ustaz. Macam mana kita tak ingat pada ustaz? Rasa syukur, alhamdulillah, walaupun kita tak ada anak, tak ramai, rupanya saat kita sakit, anak murid kita keliling kita. Itulah nikmat apa nama, bila kita mengajar, kita tengok subhanallah. Markizan daripada sini terbang sampai pergi sana. Hari yang ustaz ni, alhamdulillah, ini semua bukan apa ni, secara langsung saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang balas, insya-Allah. Allah saja yang balas. Ustaz rasa seronok, dia rasa bersemangat tengok-tengok anak murid. Celik-celik mata kita tengok dia keliling kita, dia pegang kita, dia membaca kita, la haula wala. Tu kita seronok bila saat kita sakit, keliling anak yang kita beranak ada keliling kita. Anak kita semua keliling, anak-anak duduk di rumah. Kita duduk tengok, kita duduk sakit duduk tengok, masak ramai-ramai, sembahyang jemaah ramai-ramai. Semua tu penyembur kepada mak tu. Mak tu nak menghadap dengan Allah pun seronok dah. Sebelum dia nak pergi, dia tengok dah suasana rumah dia. Allahu Akbar. Anak-anak aku datang keliling kat aku, dini lap aku, dini mandikan aku, dinikan aku. Mak, mana sembahyang mak. Betul dapat anak-anak macam tu. Kalau kita mau suasana macam tu, kita kena ada kasih sayang yang kuat dengan budak-budak ni. Barulah budak-budak ni sayang kasih dekat kita. Allahu Akbar. Syukur. Ini hadiah Tuhan, kan? Ustaz rasa tak sia-sia. Rasa tak sia-sia. Saya doakan bagi orang yang datang ziarah apa semua tu, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Maka baca surah Fatihah sekali. Sunnah tak baca pun tak apa. Lepas tu kita baca Qul huwallah. Qul huwallah 3 kali pun tak apa, sekali pun tak apa. Lepas tu diikuti dengan Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Qul a'udzu birabbin nas. 2 Qul ni bagus. Kan kita pun tahu Nabi sendiri, orang nak syahirkan Nabi, yang orang masuk ziarah rumah Nabi perempuan, Nabi baik dengan jiran dia. Jiran dia perempuan Yahudi, nanti ambil rambut Nabi, digulung. Pasal tu orang perempuan, jangan mudah rambut dia bila orang masuk buat macam tu. Kalau orang nak jahat dengan rambut dia, orang boleh buat kat dia. Nabi sendiri lah ambil rambut dia gulung, dia nak cucuk tengah malam. Ayat Quran dua-dua tu turun tengah malam. Qul a'udzu birabbil falaq rabbin nas. Sebelum dia pernah cucuk, Nabi baca dulu dah. Pagi-pagi dia pernah tengok kot Nabi berlupa ke apa, tengok elok, dapat terkejut. Baca di tengah malam. Kita takut, kita keluar pagi sampai ke malam, orang pandang kita ke, orang terkata kita ke, amboi perempuan tu mengada-ngada. Takut. Dia kata tu dengan asat dekat kita, dengki kat kita. Takut kata-kata dia kena kat diri kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu kita kenal Nabi kata a'udzubillah bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ni yang Nabi duk suruh. Kena saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita, anak-anak kita, budak-budak kecil-kecil, bila tidur kita baca kat dia ayat-ayat. Takut orang nak puji, budak tu punya buah lah, kata kat dia, kena budak tu dia tak senang, dia tak sihat.
Masa tu budak 2 tahun Nabi suruh jaga betul-betul. Orang yang nak tengok budak tu lah comel, kita kena kata subhanallah comel. Allahu Akbar, sihatnya anak. Alhamdulillah sihat. Itu kita kena sebut pada budak-budak. Agama ajar kat kita. Jangan terus semua orang nak tengok anak kita, kita pun mengadang-adang, terketak-ketak, tergedik-gedik, seronok. Masuk pula Facebook, pergi tunjuk anak kita cara bagi makan. Berapa ribu orang tengok, silat-silat orang terpandang. Lah ni semua masuk Facebook. Tunjuk megah pula tu. Berjalan laki bini tunjuk ke orang, ni apa punya Platon. Sudahlah woi. Kena rasa malu. Kadang-kadang pergi piknik taman mana tunjuk ke orang, ni apa punya cerita ni. Nampak tak? Nak kahwin pun tunjuk ke orang. Contoh. Nampak tak? Pergi duduk taman mana kan, hantarik aku tarik. Sudahlah. Itu rahsia hidup kita. Rahsia hidup kita tak perlu kita kongsi dengan orang lain. Di antara kita berdua, di bawah bumbung rahmat Allah. Cukup. Kita perlu dapat keredaan Allah. Nampak tak? Jaga suasana tu ni. Jaga suasana tu pentinglah hidup kita. Habis baca tu, maka baru kita start dengan nak baca 33 ayat ni. 33 ayat Ustaz bagi 10 aja. Kalau rajin ni beli buku ni semua ada. Ada. Mustajabnya Al-Quran, buku ni dulu berapa tahun dah? 10 tahun. 10 tahun sudah kan? Lama dah dengan duduk dengan hamba Allah ni. Daripada rambut panjang ke botak panjang balik. Tu ingat dia lama duduk dia pada. Kita ambil 10 ayat. 10 ayat ni kalau boleh abang baca di rumah jadi bagus. Nabi kata rumah yang paling bagus. Nabi kata kat sahabat, bacalah surah Al-Baqarah. Sebab Nabi suruh baca Baqarah. Paling baik sekali untuk diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita ialah surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Sahabat Nabi bila dengar Baqarah, mereka tak boleh nak kata apa-apa. Alah, nak protes. Baqarah punya panjang. Ibadat. Tapi yang faham maksud Nabi ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata yang dimaksudkan oleh Nabi baca Baqarah tu 10 ayat. Dia faham. 10 ayat. 10 ayat. Kita dengar juga dalam YouTube sebut macam mana. Tapi yang betul tepat daripada Ibnu Katsir kata 4 ayat daripada surah Al-Baqarah yang pertama. Ayat pertama Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila ila min qabl wa bil akhirati yuqinu. Ni ayat 4 surah Al-Baqarah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayat ni dia tak ada kelima, tak ada. Setengah orang baca sampai kelima. Dia dekat tu je. Pergi tengok Ibnu Katsir, dia cerita ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai wabil akhirati hum yuqinu. Takat tu je. Ulaika tak boleh tambah. Takat tu je Ibnu Katsir bermain. Jadi 1, 2, 3, 4. Cakap tu. Nak bagi 10, bagi cukup 10. Lepas tu sambung. Kita ambil tang mana? Kita ambil tang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi. 1. Tadi 4 campur dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm sampai wa huwal aliyyul azim. Sampai situ. Kan ayat kursi. Tadi 4 campur ayat kursi 5. Lepas ayat kursi la ikra'a fid din. La ikra'a fid din. Lepas ayat kursi tu ambil 2 lagi. La ikra'a fid din 1. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur sampai ke akhir. Jadi ayat kursi 1, lepas kursi 2 jadi 3 campur dengan Al-Baqarah yang mula-mula tadi 1, 2, 3, 4 campur 3 jadi 7.
Boleh baca macam ni baguslah. Lepas dah dia baca pagi, lepas tu dia baca pula petang. Subuh kita baca, saat ni baca pula maghrib. Baca pula maghrib. Ulama kata apa? Dia boleh menjaga situasi rumah kita sampai 3 hari walaupun sekali bacaan. Ibnu Katsir kata 3 hari bumbung rumah kita di bawah jagaan Allah. Orang nak hantar, orang nak buat satu, orang takkan nampak, rumah kita tu takkan nampak. Muhammad bin Sirin cerita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata mana-mana orang yang baca surah ni 10 ayat ni baru 7, nanti 3. Boleh baca 10 saja ni Allah jaga suasana rumah dia. Orang lalu nak buat sesuatu ke, nak buat benda tak elok ke, semua tak jadi. Subhanallah. 3 lagi lillah, di 3 lagi akhir surah Al-Baqarah. 3 lagi akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah apa dia? 3 surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah tu dia turun sama-sama dengan Fatihah. Fatihah beserta dengan 3 dia sekali. Sekali sama-sama. Lillahi ma fis sama amana rasul dengan la yukallifullah. 3 yang kita nak baca tu kan? Bagus ayat tu. Bagus dalam satu hari duk baca macam di Malaysia jadi wirid, kan? Wirid lepas sembahyang, wirid tu kita buat kan. Sebenarnya dia bagus sangat-sangat. Jadi kita kimpun semua tu 7 campur dengan 3 dia jadi 10. Kalau boleh baca 10 ni dah jadi cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Duduk di rumah baca. Pada nak bagi suasana rumah jadi elok. Kadang-kadang kita tengok anak bergaduh, dini bergaduh. Suasana rumah tu tidak ada di bawah bumbu rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita masuk rumah tu kita tengok Allah walaupun tak seberapa, rahmat rumah tu ada. Kita kalau masuk dalam rumah orang yang tak ada semayang mengaji, la haula wala quwata illa billah, tempat sarang syaitan dan iblis. Pasal tu kadang-kadang ustaz nasihat ni kepada anak murid ustaz. Kita tahu latar belakang mereka ni, keluarga mereka memang tak semayang mengaji. Kadang-kadang bapa tak semayang, abang tak semayang, adik tak. Dia balik kita tahu dia seorang yang semayang. Kita pulun duk didik dia, kita harap dia balik nanti boleh tegur keluarga dia dengan semayang mengaji. Rupa-rupanya dia balik pun depa mempengaruhi dia, bukan dia pengaruhi depa. Balik-balik kita kata la Allah, ya Allah, ya Allah. Rumah macam ni tidak ada keberkatan. Pasal tu budak-budak yang ada menuntut ilmu, dia mengaji ni, Imam Ghazali kata kalau hang tak kuat hang kena balik lagi. Sampai hang kuat baru hang balik. Hang rasa diri hang tak kuat, jangan balik. Bila balik, dia jatuh balik ke bawah. Duduk dengan kita ni, dengan semayang, dengan mengaji, dengan tahajud, dengan elok semua. Pakaian elok semua. Balik sana dengan rambut jadi pam, jadi satu macam terhegeh-hegeh, dengan perempuan tak berhenti, tak rasa berdosa, nampak ada. Tapi Allah sayang, Allah sayang. Allah sayang dekat dia, Allah bagi aksiden pada siang. Dia tak payah carry perempuan lagi dah. Allah nak selamatkan dia tu. Terplanting dia, hidup elok-elok. Aksiden, terplanting. Tapi elok saja Allah bagi batang tubuh dia. Allah nak bagi satu iktibar untuk diri dia. Kalau itu pun dia tak ambil iktibar, tak tahu dah. Kita doa, ya Allah, mintalah kejadian ni satu iktibar yang besar dia boleh ambil. Kalau dengan kejadian tu dia tak boleh ambil satu pun iktibar, dengan arti kata mata hati dia telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Bukan tak pernah mengaji tahfiz sana, mengaji sekolah agama sana, dengar kuliah ilmu bulan Ramadan ni, subhanallah. Kadang-kadang dia jadi imam tarawih, dia jadi imam qiyamul lail, baca Quran, yang tu yang ni semua. Masya Allah, duduk dengan kita ni macam malaikat. Kadang pakai serban, kadang berjubah, berdisiplin.
Waktu tidur cantik kita ajak dekat dia. Jangan tidur waktu haram. Jaga elok-elok. Jaga. Imam Ghazali kata, amal ibadat kita buat macam ni, tiba-tiba jatuh 1%, dia nak naik balik, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Balik, ya Allah Tuhan. Sepatutnya dia bagi inzal, dia bagi kesedaran pada keluarga. Dia renung macam tu, dia angkat tangan, Tuhan, hantul kena tolong aku Tuhan. Aku sayang pada keluarga aku. Aku sayang pada keluarga aku. Dengan hati kata, aku nak tolong keluarga aku. Hang tolong bagi dekat aku kekuatan yang aku mampu sembahyang dalam rumah aku, dan aku boleh baca Quran dalam rumah aku. Suasana rumah aku tak jadi syaitan dan iblis. Nabi kita, suasana rumah yang tidak ada Quran, tak ada sembahyang, rumah tu lunggukkan syaitan. Syaitan tempat tinggal dia. Syaitan. Walaupun kita buka puasa sama syaitan. Raya dengan syaitan. Kita rasa sedih yang syaitan tu adalah keluarga kita sendiri. Kita rasa sedih yang syaitan tu bukan syaitan. Syaitan tu daripada keluarga kita. Tapi kita, ya Allah bagi ada nur, ada agama ni nak tolong keluarga kita. Esok ni kalau macam ni keadaan dia, ya Allah, dia tak berubah juga. Semua keluarga dia akan tuntut nar, akan tolak dia kumban. Hang dulu kena masuk ke neraka. Hang banyak mengaji, hang banyak berkuliah, masa panjang, hampir 7-8 tahun hang mengaji agama. Akhirnya result keputusan yang hang buat, hang lebih teruk daripada kami. Balik sampai ke tengah-tengah malam, hang balik sampai pukul 4-5, macam mana anak sembahyang tahajud? Keluarga takkan respect. Kadang-kadang keluarga ustaz dengar anak murid ustaz ni, keluarga dia harap ni lah ustaz yang akan jadi ulama, ni lah yang akan bimbing kami. Tapi bila balik-balik seriat rasa, ya Allah, tengok seronok sehari dua je, lepas tu dia patah balik pada alam asal dia. Tak dapat kami nak share ilmu dengan dia. Tak dapat kami nak ni. Kadang-kadang kita tak mampu nak berceramah, berkuliah sekalipun. Tunjuk penampilan akhlak kita yang menyebabkan keluarga kita boleh berubah. Ini tidak. Balik berubah kepada alam asal. Tak peduli semayang, tak peduli sunnah, tak peduli Quran, tak peduli apa. Seronok dengan kawan kuka-kuki. Bukan kawan tu nak terkejut dengan dia. Kawan kata dia pun tak ada apa mengaji, tapi tak ada, dia balik sama kami juga. Sembang sampai ke tengah malam sama kami. Ingatkan pukul 9 nak balik, pukul 4 baru dia balik. Sampai keluarga kata, ustaz, nampak lebih teruk lagi bila ada motor ni ustaz. Lagi teruk lagi panjang tu. Tak lekat di rumah. Nak tengok ke, nak tengok ilmu dia mengaji ke, nak share, tak ada, ya Allah. Bila kita dengar bunyi tu datang daripada nada keluarga, kita rasa sayup, kita rasa sedih, ya Allah. Dia harapan. Bila jumpa saja kadang-kadang dengan keluarga, haraplah dialah harapan, dia harapan. Bila kita dengar dia kembali balik pada asal, dengan perempuan tak berhenti-henti, saat ni dini, saat ni ditu, saat ni dini dengan ditu, Allahu Akbar. Nabi kata salah satunya manusia yang akan dikira sebagai Dajjal dengan perempuan ni, dia jadi kebiasaan. Dajjal. Cuba kita bayangkan esok ni kalau kita dah kahwin, kita kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu akan menderita, ya Allah. Akan menderita. Sebab suami dia boleh katakan puluhan perempuan dia kenal dan pernah menyakiti orang. Sampai dia takkan tahu perasaan orang perempuan lagi. Sebab tu kita doa, orang macam ni kita doa, Tuhan, bagi ruang dekat dia lagi. Bagi ruang dekat dia lagi. Bagi hidayah dekat dia lagi. Bagi jalan dekat dia lagi. Kau tolong nampakkanlah hidayahmu, ya Allah. Kau tolong nampakkanlah apa benda dia buat, ya Allah. Tuhan tolong. Ustaz sebagai seorang guru, walaupun kadang-kadang marah dengan anak murid, kita doa. Kita doa.
Imam Ghazali boleh sedih dengan anak murid dia kalau tak hafal dan tak faham. Sedih. Sedih. Ini bukan takat tak hafal, tak faham. Betul-betul kolom ajma'in. Kita sebagai seorang guru sedih. Imam Syafi'i mengadu kat tok guru dia. Tok guru dia kata kat dia, hang ni susah hafal ni pasal hang buat maksiat. Bi'anna al-ilma nur, nurullah la yuhdal asi. Sesungguhnya ilmu ni nur. Nur Allah tak akan bagi pada orang melakukan maksiat. Pasal tu kadang-kadang ya anak murid ustaz ni latar belakang dia memang tak cantik, tapi selalu kita bagi kesedaran. Selalu saya minta pada Allah, Tuhan, kemungkinan salah daripada aku. Tolonglah tunjukkan seorang guru yang baik ya Allah. Aku teringin nak jadi guru yang baik supaya boleh bentuk anak murid aku yang baik. Tuhan tolonglah. Kemungkinan ada salah guru, kita minta. Tapi bila kita mengajar, kita tengok anak murid kita buat-buat Allahu Akbar, duk mengaji hadis elok-elok, pergi main nombor ekor ni apa kamu. Sedih dah, kita sedih. Kita termenung, ya Allah, dia ni tak faham aku mengajar ke apa. Dia tak faham ke apa. Badan Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir. Kita pun tak tahu. Dia tengok suasana hari ni punya suasana, Allah, fitnah yang dahsyat. Fitnah yang dahsyat yang datang pada suasana. Oleh sebab tu kita doa. Ustaz cuma mampu kita berdoa, ya Allah Tuhan, mintalah orang nak mengaji ni, anak murid ni betul-betul dapat hidayah. Dapat hidayah dengan arti kata dia nampak jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi mudah-mudahan dengan apa nama kuliah yang sebar ringkas sangat-sangat ni hari ni, doakan Ustaz sihat, boleh main balik kampung, normal balik, boleh angkat nada yang kuat kan, insya-Allah. Tapi doa ampalah yang menyebabkan jadi benteng kekuatan tu Ustaz, insya-Allah. Doakan kesihatan Ustaz, pulih balik macam biasa. Ustaz teringin balik macam pulih. Pergi mana-mana pun seronok, mana pun seronok. Kuliah pun boleh jalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi hari ni punya kuliah ni, ini datang kelebihan daripada Allah. Nak buka tadi tak boleh, tapi alhamdulillah kepada. Jadi sekurang-kurangnya cubalah kita beramal dengan 10 ayat surah Al-Baqarah, sampai jadikan ayat tu kawan kita, syafaat kita lepas kita mati esok ni. Dia akan bagi syafaat dekat kita di dunia, di akhirat tambah-tambah lagi. Dia akan jauh kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Jadi saya kat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka wa nasta'insu bika an tardaha lana wa sabit lana 'ala al-islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami, ampun dosa kami, Kau ampunkan dosa mak bapak kami. Jadikanlah hidup kami sentiasa dibumur rahmat-Mu, hidayah-Mu, tunjuk-Mu ya Allah. Didiklah kami dengan Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Jauhkan kami daripada ajaran sesat ya Allah. Jauhkan kami daripada unsur-unsur yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, peliharalah kami, jagalah kami ya Allah daripada benda-benda boleh menjatuhkan fitnah dalam kehidupan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum tawbal karim. Ustaz macam biasalah bila mai ke Ampang ni supermarket berjalan. Macam biasa.